Saya teruskan. Adun wanita, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Yang Pertua Dewan Undangan Negeri, yang berhormat Menteri Besar, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ketua-ketua jabatan, para media, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat ke-61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila thamud aqahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha wastaghfiruh tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Maksudnya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Kerana itu mohonlah keampunan darinya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya bagi memperkenankan, yakni doa hambanya. Selayaknya kita sebagai mukmin wajib beriman dengan ayat ini setelah Allah menjadikan kita sebagai khalifah dan menempatkan kita di bumi ini menjadi pemakmur dan membangun serta mengambil manfaat daripadanya. Setinggi tahniah diucapkan bagi Yang Amat Berhormat Menteri Besar atas pengumuman bajet 2023 yang cukup jelas menjaga kebajikan demi kesejahteraan rakyat negeri Terengganu. Bajet 2023 pada tahun ini yang bertemakan memacu Terengganu berdaya tahan. 3 teras telah digariskan menepati hasrat rakyat secara keseluruhannya. Seperti selalu, pelbagai bentuk insentif khusus kepada wanita disediakan dalam bajet 2023 kali ini jelas menunjukkan wanita turut diberi perhatian dan keutamaan. Terima kasih saya ucapkan. Datuk Yang Dipertua, saya menyambut baik program-program yang memfokuskan kepada pembangunan syakhsiah remaja seperti yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam, iaitu Generasi Islah Falah Terengganu, Fitiah Terengganu dan Generasi Muda Terengganu Sejahtera. Jelas menggambarkan kerajaan kita begitu cakna dengan program pembangunan belia secara menyeluruh. Namun, apa yang menggusarkan hati apabila terdapat sesetengah anak remaja kita terjebak dengan isu sosial. Contohnya, penggunaan rokok elektrik ataupun vape dengan izin dalam kalangan remaja khususnya di negeri Terengganu ini semakin hari semakin berleluasa. Saya pernah menyuarakan isu ini pada sidang yang lepas dan saya telah diberi penjelasan bahawa pihak berkuasa tempatan tidak pernah meluluskan sebarang lesen kepada mana-mana perniagaan berkaitan rokok elektronik ini. Walaupun begitu, pada hari ini, premis yang menjual rokok elektronik ini dilihat sebagai cendawan tumbuh selepas hujan. Saya juga menerima aduan daripada ibu bapa dan melihat dengan mata saya sendiri terdapat remaja kita, anak-anak kita yang berpakaian sekolah yang tanpa segan silu menghisap vape di tempat terbuka. Tidak heranlah kalau rokok elektronik ini sudah menjadi trend anak muda kita di Terengganu kerana ianya sangat mudah didapati dan kawalan yang dibuat dilihat longgar di mata saya. Saya ingin menarik perhatian Ahli Yang Berhormat tentang kata kunci generasi baru bebas asap rokok. Buat pengetahuan sidang Dewan sekalian, pakar-pakar di seluruh dunia dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam Konvensi Kerangka Kawalan Tembakau telah melancarkan pelan tindakan agar dunia boleh mencapai the end game dengan izin pada tahun 2030. The end game ataupun generational end game adalah penurunan peratusan merokok dalam kalangan penduduk sesebuah negara
sehingga mencapai kurang daripada 5%. Kajian pada tahun 2016 mendapati 600,000 pengguna rokok elektrik di Malaysia dan angka ini meningkat kepada 1.1 juta pada tahun 2019. Peratus tertinggi pengguna rokok elektronik ini melibatkan umur antara 20 hingga 24 tahun. Saya yakin jumlah ini semakin meningkat dari hari ke hari. Bagaimana kita boleh nak mencapai the end game sekiranya industri rokok elektronik atau web ini tidak dicabar atau tidak dibendung? Oleh itu, cadangan bersifat bold dengan izin atau berani bagi membuat larangan merokok terhadap generasi akan datang perlu disokong dan dibincangkan secara serius. Sehubungan dengan itu, isu ini perlu diberi perhatian segera oleh pihak berkuasa tempatan dengan penguatkuasaan yang dilakukan secara berterusan dan tindakan tegas perlu dilaksanakan terhadap premis jualan rokok elektronik terbabit. Datuk Yang Pertua dan sidang Dewan sekalian, sekali lagi saya ingin menyuarakan satu lagi isu berkait penguatkuasaan undang-undang kecil pihak berkuasa tempatan, iaitu perlesenan kedai gunting rambut. Saya ingin menarik perhatian ahli Dewan terhadap satu klausa di dalam syarat-syarat lesen kedai gunting rambut ataupun mendandan rambut yang berbunyi bahawa kedai gunting rambut unisex tidak dibenarkan. Kedai gunting rambut untuk lelaki atau barbershop dengan izin dia hendaklah diuruskan oleh lelaki sahaja, dan kedai gunting ataupun pendandan rambut untuk perempuan diuruskan oleh perempuan sahaja. Persoalannya, sejauh mana syarat-syarat ini dipatuhi? Saya mendapat aduan daripada masyarakat yang menyuarakan kebimbangan apabila terdapat percampuran lelaki dan perempuan dalam premis gunting rambut ini. Hal ini sama juga berlaku di premis spa dan salon kecantikan diri. Saya hairan bagaimana penggiat industri dandangan rambut dan salon kecantikan ini boleh terlepas pandang isu sebesar ini. Sepatutnya industri fashion dandangan rambut turut perlu memperhalusi tuntutan syarat seperti dinyatakan dalam syarat kelulusan lesen tersebut. Sekiranya diabaikan, ianya memberi kesan dan imej negatif kepada semua pihak. Para pengusaha hendaklah tidak seharusnya hanya meletakkan orientasi keuntungan semata-mata dalam perusahaan mereka, tapi perlu mengutamakan tuntutan syarak dalam kehidupan. Saya positif sebenarnya. Saya positif perkara ini boleh diatasi sekiranya pihak berwajib mengambil tanggungjawab membuat pemantauan terhadap premis yang berkaitan agar pelaksanaan syariat terrealisasi dengan baik di negeri ini, insya-Allah. Datuk Yang Pertua dan sidang Dewan sekalian, saya mengambil kesempatan pada hari ini merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan tahniah kepada pihak Kerajaan Negeri Terengganu kerana menunjukkan kecanaan terhadap kesihatan wanita dengan pemberian voucher pakej berpantang dengan nilaian RM200 kepada 5,000 orang wanita yang layak. Selain menyediakan peruntukan RM300,000 bagi menjayakan program pemeriksaan mamogram dan pap smear dengan izin kepada wanita Terengganu yang berumur 35 tahun ke atas. Dan berikut laporan pegawai perubatan daripada SNNZ dalam satu forum kempen kesedaran payudara, kempen kesedaran kanser payudara anjuran Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat PAS Terengganu Khairul Nisa pada baru-baru ini, kanser payudara masih berada di tangga teratas penyebab kematian dalam kalangan wanita, diikuti dengan kanser cervix. Dan kami dapati juga melalui hasil kajian ataupun data yang diperolehi daripada SNNZ, kanser payudara boleh dikesan awal sebenarnya melalui ujian mamogram ini. Dan pada tahun 2021, seramai 148 orang pengidap kanser payudara dikesan di negeri Terengganu ni tanpa melalui mamogram yang bermaksud pada tahap 3 ataupun 4. Manakala hanya 18 orang yang dikesan pada peringkat awal melalui ujian mamogram. Kesedaran terhadap saringan kanser payudara ini dilihat meningkat pada tahun 2022. Setakat Disember pada tahun ini, di mana bilangan mereka dikesan awal meningkat kepada 23 orang. Alhamdulillah. Dan
Di sebalik situasi ini sebenarnya masih terdapat pesakit wanita gagal membuat rawatan awal sehingga akhirnya penyakitnya berada di tahap serius. Di antara faktor yang menyumbang kepada perkara ini adalah wanita tidak berani untuk mendapatkan rawatan awal di hospital. Sebaliknya, lebih memilih rawatan alternatif seperti bomoh, dukun dan sebagainya. Hal ini menyukarkan proses rawatan dan tidak kurang juga akhirnya menelan belanja rawatan yang lebih besar. Paling tragis ianya berakhir dengan kematian. Suka saya tegaskan bahawa wanita perlu bersuara dan mengambil peluang melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala agar risiko masalah kesihatan dapat dikurangkan. Hal ini bertepatan dengan satu pernyataan daripada Dasar Wanita Terengganu, iaitu setiap wanita berhak dan bertanggungjawab untuk mengambil langkah pencegahan, mengamal cara hidup yang sihat, menjalani pemeriksaan salinan kesihatan berkala dan mendapatkan rawatan yang berkaitan. Besar harapan saya agar para suami, wali, ahli keluarga, pihak majikan dan komuniti mengambil tanggungjawab untuk memenuhi dan menyokong keperluan serta penjagaan kesihatan wanita sepanjang hayat. Datuk Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dirahmati Allah sekalian, dewasa ini peranan wanita jauh berbeza. Jika dulu wanita hanya mengurus rumah tangga, namun kini wanita juga turut berperanan sebagai penyumbang kepada ekonomi keluarga. Menurut hasil kajian daripada tesis, 53% wanita Terengganu adalah suri rumah dan berbaki 47% lagi memilih untuk bekerja dan mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Pelibatan wanita dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan, politik, kesihatan dan sebagainya telah mendedahkan wanita dengan pelbagai cabaran. Antaranya termasuklah dilema tuntutan kerja dan tanggungjawab terhadap keluarga. Hal ini akan membuatkan emosi wanita mudah terganggu, seterusnya mengakibatkan mutu pekerjaan menurun. Dan satu laporan daripada Akhbar Sinar Harian pada Disember 2019, satu statistik menunjukkan bahawa hampir 30 hingga 40% pekerja wanita akan berhenti kerja selepas mendirikan rumah tangga dan mempunyai anak. Saya sebenarnya memandang serius isu ini. Memandangkan negeri Terengganu telah melahirkan ramai wanita profesional dalam pelbagai bidang, namun berlaku pembaziran kepakaran sekiranya tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Justru itu, saya melihat pelancaran Dasar Wanita Terengganu tepat pada waktunya dengan penekanan dalam segmen wanita dan pekerjaan yang cukup menjaga kebajikan wanita. Oleh itu saya menggesa yang pertama, setiap wanita berhak mendapat peluang yang adil dari segi perjawatan dan kemudahan. Yang kedua, pihak berkuasa dan majikan bertanggungjawab memberi galakan, kemudahan dan memastikan persekitaran tempat kerja adalah mesra wanita dan membolehkan wanita bekerja dalam waktu yang fleksibel. Dan yang ketiga, pihak berkuasa, badan bukan kerajaan dan komuniti setempat bertanggungjawab untuk mewujudkan dan menggerakkan kumpulan sokongan bagi membantu dan memudah cara wanita yang berhadapan dengan isu pekerjaan. Demi memastikan sumbangan wanita dalam pekerjaan ini dioptimumkan, diharap isu pekerjaan ini mendapat perhatian sewajarnya, insya-Allah. Datuk Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, umum mengetahui negeri Terengganu antara negeri terbaik dalam pencapaian akademik dan pada bajet 2023 juga memperuntukkan satu jumlah yang besar untuk pendidikan. Agenda pendidikan ini menjadi salah satu usaha penting bagi melahirkan modal insan yang seimbang berteraskan aspek Islam. Namun dalam kita mengecapi kejayaan, jangan kita lupa terdapat anak-anak pelajar kita yang tercicir dalam pembelajaran. Jika dialamati dari data daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, disebutkan bahawa faktor utama berlakunya keciciran ini adalah disebabkan isu kemiskinan keluarga. Ada juga pelajar kita yang mencari pekerjaan untuk menyara diri sendiri dan keluarga. Ada juga kes disebabkan murid tidak minat belajar, hilang minat untuk belajar, dan juga ada juga yang dibuang sekolah disebabkan masalah disiplin serta ketidakhadiran ke sekolah dalam tempoh yang panjang. Saya secara peribadinya
sejak kebelakangan ini, saya kerap menerima aduan tentang anak-anak kita yang tercicir dalam pelajaran dan membuat keputusan untuk berhenti sekolah di usia yang sangat muda. Dan bagi saya, kekuasaan ini saya utarakan dengan harapan pelajar yang tercicir itu dibantu sehingga dapat menyambung kembali pelajaran yang tergendala. Bukan sekadar selesai hanya dengan buat laporan semata-mata. Bahasa mudahnya, batu sampai suk, sampai berjaya. Bermula dengan menyediakan kelengkapan untuk menyambung persekolahan sehinggalah menghantar semula mereka, anak-anak ini ke sekolah. Dan pemantauan yang berterusan perlu dilakukan kepada para pelajar tersebut. Sentiasa bertanya khabar dan mengetahui keadaan semasanya. Kita tidak mahu usaha ini berakhir dengan sia-sia. Dan permasalahan ini tidak seharusnya dibebankan kepada guru dan pihak sekolah semata-mata. Saya juga yakin dengan kerjasama yang erat antara pihak JPKK, Pusat Khidmat Masyarakat, NGO-NGO kebajikan dan masyarakat setempat, insya-Allah mampu menyelesaikan isu ini dengan baik. Ingatlah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Datuk Yang Pertua dan sidang Dewan sekalian, sebelum saya menoktahkan perbahasan ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan ucapan tahniah dan apresiasi saya kepada Parti Islam se-Malaysia dan Perkhidmatan Nasional atas kejayaan dan pencapaian cemerlang pada pilihan raya yang ke-15 baru-baru ini. Ucapan penghargaan terima kasih juga buat semua rakyat, khususnya wanita, sama ada jauh dan dekat, tua dan muda, yang memberi kepercayaan penuh kepada Parti Islam se-Malaysia. Tsunami anak muda ternyata mampu mengubah landscape politik negara. Tahniah sekali lagi buat generasi muda yang berani menerjemahkan kuasa melalui satu bangkah. Terang purnama di langit terbentang menjadi idaman para penyokong. Bajet 2023 selesai dibentang, wakil wanita bangkit menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada wakil ataupun adu wanita. Satu-satunya wanita dalam kita ni yang sebagai adun.